وسلم على النبي خير الأنام والآل والصحب الكرام فحن مشتاق لمن صلي وسلم يا سلام على النبي خير الأنام والآل والصحب الكرام فحن مشتاق لمن والله ما هذا الوجود إلا مشير للمعبود فكن ونادي يا ودود يا ظاهرا في كل شيء صلي وسلم يا سلام على النبي خير الأنام والآل والصحب الكرام معنا مشتاق لمن يا آل بيت المصطفى عبيدكم يرجو الوفاء يا سادتي هذا الجفاء أورث قلبي المذلكين صلي وسلم يا سلام على النبي خير الأنام والآل والصحب الكرام معنا مشتاق لمن إلى حضرة النبي المصطفى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى كافة الأنبياء والمرسلين ولأزواجه أمهات المؤمنين ولأهل بيته وذرياته وأصحابه أجمعين وثم إلى أرواح مشايخنا ومعلمينا وعلمائنا وخصوصا إلى روح شيخ مصنف هذا الكتاب وأصوله وفروعه ومن ينتسب إليهم أجمعين شيء لله لنا ولهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وزخرنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم افتح علينا فتوح العارفين بك بالحكمة وافتح علينا من لدنك علما كما فتحت على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بحق طه سيد الكونين وجد الحسنين أبي البطول والقاسم ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سدد لساني واهد قلبي بحق جدنا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير يا كريم أما بعد فقال الشارح رحمه الله تعالى ونفعنا الله به وبعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين وأما التفصيلي situ dah
Wa amma tafsiliyu ay wa amma dalilut tafsiliyu. Adapun bermula dalil yang dibahasakan pada curai satu persatu. Dalil tafsili itu gapo? Fahuwa maka ia dalil tafsili itu bi khilafi ay kainun bi khilafi. Adalah ia menyalahi zalika bagi demikian itu dalil ijmali. Tu apa makna menyalahi dengan demikian itu atau dengan menyalahikan demikian itu dalil ijmali, itu nak tafsir khilafi zalika. Nak tafsir bagi khilafi zalika, bi khilafi zalika, menyalahi dengan demikian itu. Fahuwa maka ialah dalil tafsili itu al-maqduru ala bayani wajhi dilalatihi. Dalil al-maqdur alih itu kena kepada ad-dalilul ladzi lah. Dalil yang dalil yang tu dalil yang mampulah oleh seorang, tu mana gitulah. Ad-dalilul ladzi qadara syakhsu, gitu deh. Karena itu al-ma'juzu ay ad-dalilul ladzi ajaza syakhsu, gitu. Dalil yang al-ma'juzu ay ad-dalilul ladzi ajaza syakhsu, dalil yang lemahlah oleh seorang. Itu ad-dalilul ladzi qadara syakhsu, mana dalil yang mampulah oleh seorang ala bayani wajhi dilalatihi, di atas menghuraikan wajah dilalahnya. Tu wajah dilalahnya alladzi. Tu atau wajahnya al itulah. Boleh hurai orang panggil wajah pengertiannya dalil itu. Ataupun kita kata wajah istidlal, wajah menuntuti dalil itu, sahibud dalil tadi itu boleh hurai. Itu mampu dia nak menghuraikan wajah dilalah dia, wajah istidlalnya dalil tersebut. Au ni la'alla sawabalah, mudah-mudahan yang lebih yang betulnya wa tu bukan au. Karena kalau au bermakna orang yang mampu nak menghuraikan wajah istidlal pun telah termasuk dah dalam kata dalil tafsili. Padahalnya hari itu dia kata dalil apa? Dalil ijmali ni ialah dalil yang lemahlah daripada menghuraikan wajah dilalah di atas wajah yang dituntut. Atau tu hak lepas tu lah dalil ijmali ni. Maknanya atau dengan mana dah? Dia maqdur an bayani wajhi dilalati ala wajhil matlub, tapi ma'juz an daf'i ma warada alaihi minasyubahi. Itu orang panggil dalil ijmali. Kalau itu dalil tafsili, dia kena mari wa lah, bukan au dah. Kalau au tu jadi muqawalah, jadi orang panggil bertentangan dengan orang panggil definisi dalil ijmali. Karena dalil ijmali hari itu dia katakan al-ma'juzu an bayani wajhid dilalatihi 'ala al-wajhil matlubi. Dalil yang lemahlah oleh sahibud dalil, orang punya dalil itu daripada menyatakan wajah jalanan pengertiannya dalil di atas wajah jalanan yang dituntut. Ataupun au tu maknanya al-maqdur an bayani wajhid dilalati ala wajhil matlub, tapi al-ma'juz pula an daf'i ma warada alaihi minasyubahi, boleh hurai wajah dilalah di atas wajah yang dituntut, tapi lemah daripada menolakkan akan barang tu akan i'tiraf yang datang di atasnya dalil daripada segala syubhat. Kalau gitu dalil tafsili ini makna dalil yang mampulah oleh sahibud dalil, makna al-maqduru ala bayani wajhid dilalatihi wa ala daf'i ma warada alaihi minasyubahi. Wa dah
Moleknya wa. Begitu. Tu la'alla sawaba atau la'allal munasib, mudah-mudahan yang munasabahnya ialah wa'ala, bukan aw'ala dak. Kalau awak mari dengan awak dengan atau gak bermakna apa bermaknanya? Bermaknanya orang yang mampu menghuraikan dia dalil, orang panggil wajah istidlal, tapi tak mampu nak menolak ke orang panggil syubhat, itu pun sudah dikatakan dalil tafsili. Padahal sebelum ni kata dah au an daf'i, mana au atas dengan au tu mampulah orang panggil nak menerangkan wajah dilalah alal wajhil matlub, tapi ma'juz dia pula lemah daripada menolak ke syubhat. Kalau itu dalil tafsili dia kena mampu kedua-dua. Mana dia al-maqduru ala bayani wajhid dilalatihi ala al-wajhil matlubi wa ala daf'i ma warada alaihi minasyubahi. Kalau kita tak au ala bermakna tak logik pula. Nak hurai wajah istidlal pun dia ma'juz. Tiba-tiba nak menolakkan syubhat. Kau lagi sangat tak nampak dari sini. Tu lagi betul. Tu. Kerana orang yang boleh menolakkan orang panggil apa? Syubhat yang didatangkan di atas dalil tu makna tinggi lah. Peringkat tinggi lah. Tinggi maknanya lepas daripada fardu ain dah tu. Menjadi tokoh rijaluddin, menjadi tokoh agama orang panggil. Tu. Sebab tu kita kena jadi comel definisinya. Ad-dalilu tafsiliyu tu ialah al-maqduru ala bayani wajhid dilalatihi ala wajhil matlubi wa ala daf'i ma warada alaihi minasyubahi. Mana dalil yang mampulah oleh seorang di atas menyatakan, menerangkan wajah pengertiannya dalil, di atas jalan yang dituntuti, dan mampu juga awa'ala ta'atah pada kata ala bayani. Wal maqduru ala, mana gitulah, dan mampu juga di atas daf'ima, menolak ke akan barang warada yang datanglah ia barang alaihi di atasnya di atasnya dalil. Apa barang tersebut? Bayan minasyubahi, daripada segala syubhat. Daripada segala syubhat, kesamaran. Kalau gitu dia kata wal muradu bisyubahi, dan bermula maksud dengan kata segala syubhat itu khabar ma yashmalu li'tiradati, ialah barang yang melengkapilah ia barang tu al-i'tiradati, oleh segala bangkangan. Tu barang yang melengkapilah ia barang oleh segala bangkangan. La khususu ma sabaqa ala wajhid dalil wa laysa bid dalili. La ailal muradu, bukanlah yang dikehendaki dengan kata syubhat tu tertentu akan barang sabaqa yang telah lalulah ala wajhid dalil, di atas wajah dalil, walaisa aywal waul hal, padahal laisa bid dalili, padahal dia bukan dalil. Tu kenapa dia kata lagu tu? Kerana asal makna syubhat tu begini, ma yazunnu dalilan walaisa bidalilin, itu dipanggil syubhat. Ma syubhat ni apa dia? Ma yuzannu, barang yang disengka-sengkakan. Tu ma yuzannu, barang yang disengka-sengkakan ia barang tu dalilan sebagai dalil, walaisa bidalilin, padahal dia tu barang tu bukan dalil. Orang duduk iktikad kata Tuhan ada tangan. Kita kena, Tuhan ada tangan, dalil Al-Quran. Yadullahi fawqa aydihim. Ada dalil itu. Jadi orang panggil apa tu yang cakap tu? Syubhat tu. Bukan dalil tu. Bahawa hak dia kata dalil tu padahal bukan dalil yang menunjukkan Allah mempunyai anggota tubuh badan yang bernama tangan. Itu dia panggil ma yazunnu dalilan wa laisa bidalilin. Tu. Jadi bukanlah maksud syubhat tu tertentu akan barang yang telah lalu lah ia barang di atas wajah dalil, padahal dia tu bukan dalil. Itu.
Karena syubhat tu asal maknanya mayazunnu dalilan walaysa bidalilin. Barang disangka akan dia barang tu akan dalil, padahal dia tu bukan dalil. Seumpama orang mujassimah musyabbihah dia kata Tuhan punya anggota tu badan yang bernama muka, bernama tangan. Mana dalil kata? Dalilnya qauluhu ta'ala wa wajhu rabbika dzul jalali wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Ni. Wajah tu wajah dia. Wajah tu tak ada tu ni. Tu. Ataupun yadullahi fawqa aydihim. Dia duk suka kata dalil. Itu bukan dalil yang menunjuk kata Allah Taala punya anggota tubuh badan. Dah. Itu ayat khabariyah, dia panggil ayat sifat. Maka tu kalau kita katakan di atas pendapat Imam Abu Hasan Asy'ari, maka tu ialah sifat-sifat Allah Taala. Sifat-sifat ma'ani yang melebihi daripada sifat-sifat yang dulapan. Mana sifat dulapan di sisi Imam Abu Hasan Asy'ari? Iaitu kudrat, iradah, ilmu, hayat, sama, basar, baqa. Tu atau di atas satu kaunya kidam pun masuk etik. Melebihi daripada 9. Kidam baqa tu dibilangkan oleh Imam Abu Hasan Asy'ari, sifat ma'ani tu kidam baqa tu. Bukan sifat salbi kalau di sisi Imam Abu Hasan Asy'ari lah tu. Lepas tu lebih daripada tu lagi sifatul yad, sifatul wajh, sifatul apa lagi? Istiwa. Tu sifat. Bukan anggota tubuh badan. Sebab tu Imam Az-Zahabi akan rasa satu kitab isbatul yad sifatan min sifatillah. Itu mengisbatkan yad. Lafaz yad tu ialah satu sifat daripada segala sifat-sifat Allah. Bukan isbatul yad. Jarihatan bukan. Kena faham tu. Takut kuat sangat nak berlawan dengan mujassimah ni, habisnya mujassimah. Imam Az-Zahabi pun mujassimah. Atau Imam Abu Hasan Asy'ari pun mujassimah juga. Supaya diperbuat oleh Hasan Saqaf tu. Hasan Saqaf dia kata Hasan Basy ainut tajsim. Atas Hasan Saqaf tu, Tok Guru Ustaz Zamihan. Tu. Jadi bila sebut kata segala syubhat tu barang yang melengkapilah ia barang tu oleh segala bangkangan-bangkangan. Bukan makna syubhat tu tertentu dengan barang yang telah lalu di atas wajah dalil padahal ia tu bukan dalil. Kan sebelum ni ada dah rasanya dia sebut tu. Syubhat tu ialah ma yazunnu dalilan wa laysa bidalilin. Syubhat tu ialah barang yang disangkakan dia barang tu sebagai dalil padahal dia tu bukan dalil. Tu syubhat agak. Tapi syubhat yang dikehendak di sini bukan semata-mata benda hak disangkakan dalil padahal bukan dalil. Bahkan termasuk juga segala i'tiradat, i'tiradati, segala bangkangan-bangkangan, kritikan-kritikan. Itu maksud situ. Harif mai mana ada sini? Tiba-tiba mawujud bila makan. Tu. Habis itu. Wa tawdihu dzalika, dan bermula penerangan bagi demikian itu dalil. Zalika ay zalika dalil atau zalikal istidlal. Boleh tak? Ataupun zalikal bayan wajhid dalil. Boleh tak itu? Karena dia nak menyatakan, orang panggil wajah penerangan istidlal tadi tu kan? Dia kata dalil ijmali ni mana al-ma'juzu an bayani wajhid dilalatihi ala wajhil matlubi. Dalil allazi ajaza syakhsu, yang lemahlah oleh seorang punya dalil tu daripada menerangkan wajah pengertiannya dalil tu. Kalau lagu tu lagu mana kau orang panggil wajah pengertian dalil? Gitu. Wa tawdihu dzalika, dan bermula huraian penjelasan zalika bagi demikian itu, demikian bayani wajhid dilalah. Boleh tak kata itu? Demikian itu, demikian keterangan menerangkan wajah pengertiannya dalil. Ni lagu mana? Anna ahlas sunnati, ialah bahawa bermula ahlus sunnah itu, anna ahlas sunnati wal jamaati lah, bahawa ulama ahli sunnah wal jamaah itu istadallu tu menuntuti dalil lah oleh mereka itu ulama ahlus sunnah wal jamaah
ala wujudihi ta'ala, di atas menunjukkan dalil tersebut, di atas menunjukkan adanya Allah Ta'ala, bihadzal alami, dengan ini alam. Betul tak? Apa dalil yang menunjukkan mesti Allah ada? Tentu tidak, tiada Allah. Alam ini, hadzal alam, hadzal kainat. Tu hadzal kaun, boleh belaka lah tu nak buh ke apa? Bihadzal alami, alam ini, makhluk ini. Tapi min jihati apa? Min jihati hudusihi, daripada pihak baharunya alam. Tu dia banyaklah. Alam ini menunjukkan ada Allah Ta'ala pada pihak mana? Pada pihak baharunya, pada pihak apa? Imkannya, pada pihak terima ada, terima tiadanya. Tu banyak wajah dia tu. Sebab tu kita kata dalil yang menunjukkan mesti ada Allah, tentu tidak tiada Allah. Alam ini apa? Baharu alam ini, ataupun terima ada, terima tak ada alam ini. Atau mungkin alam ini ialah kata tu pihak alam menunjukkan ada Allah, tentu tidak tiada Allah, tu banyak pihak dia. Ini min jihati hudusi, daripada pihak baharunya alam. Alama sayati fi zalika. Gantung mana pula ni? Wa tawdihu zalika, dan bermula penerangan bagi demikian itu, demikian bayani wajhid dilalah, demikian menyatakan wajah pengertiannya dalil, anna ahlas sunnati, ialah bahawa sesungguhnya bermula ulama ahlus sunnah itu istadallu, menuntuti dalil lah mereka itu, ala wujudihi, di atas adanya Allah Ta'ala, bihadzal alami, dengan ini alam. Istadallu min jihati huduthihi, gitu deh, daripada pihak baharunya alam. Tu. Lepas tu takluk sekali lagi pada istadallu. Tu takluk sekali lagi. Dua kali takluk situ. Menuntuti dalil oleh mereka itu ulama ahli sunnah tu, alama sayati, di atas barang, yakni keterangan, gitu. Di atas barang, yakni keterangan, sayati, yang selagi akan datang, fi zalika, pada demikian itu istadallu tadi. Fi zalika, pada demikian itu, demikian istidlal, boleh tak apa? Fi zalikal istidlal. Pada demikian itu menuntuti dalil minal khilafi. Gapo barang tu? Barang yang selagi akan datang. Bayan pada kata ma sayati. Barang selagi akan datang tu minal khilafi, di atas daripada perselisihan pendapat ulama. Karena ulama ni ada, dia kata alam ni menunjukkan Allah Ta'ala tu begia-begia sifat pada pihak baharunya. Kata pada pihak ada dia, kemudian daripada tak ada. Pada pihak terima ada, terima tak ada, mungkinnya. Macam-macam lah imkannya. Itu. Tetapi hak kuatnya baharu alam ini. Itu. Bermula dalil yang menunjukkan mesti Allah Ta'ala ada, tentu tidak tiada Allah. Alam ini apa? Baharu alam ini, mungkin alam ini. Gitu. Itu khilaf di kalangan ulama. Itu maksud khilaf, nanti lagi akan datang akan menyatalah nanti. Wastadallu ni atah pada kata istadallu tadi. Ai anna ahlas sunnati, sesungguhnya bermula ulama ahlus sunnah wal jamaah itu istadallu, menuntuti dalil lah mereka itu ulama ahli sunnah wal jamaah, ala hudusi a'radil alami, di atas baharu segala arak-arak bagi alam ini. Istadallu takluk pada kata istadallu bimusyahadatit taghayyuri, dengan disaksikan mata kepalanya berubah. Bimusyahadatit taghayyuri bimusyahadatihi mutaghayyiran, gitu.
Bimusyahadati taghayyuri ay bimusyahadatihi, dengan disaksikan dia a'ra', al-alam ni, segala ara'-ara' bagi alam ini ni mutaghayyiran, berubah. Gitulah. Bimusyahadati taghayyuri ay bimusyahadatihi mutaghayyiran. Gitu. Dengan disaksikan mata kepalanya akan dia apa, segala ara'-ara' bagi alam ni mutaghayyiran, berubah. Jadi ulama ahli sunnah wal jamaah mengambil dalil di atas baharunya segala ara' bagi alam ni dengan apa? Dengan nampak dengan mata kepalanya segala ara'-ara' bagi alam ni mutaghayyiran, berubah. Nampak berubah. Tu. Tengok. Wa ala hudusi ajramihi. Wa ala hudusi ni atah berkata ala hudusi a'radil alam tadi. Ai wastadallu, dan mengambil dalil lah oleh mereka itu ulama ahli sunnah wal jamaah ala hudusi ajramihi, di atas baharunya segala jirim-jirim. Jirim-jirimnya apa? Jirim-jirim alam. Tadi a'ra' bagi alam. Ni ajramihi, ajrami alam ni. Segala zat-zat bagi alam. Tadi sifat-sifat bagi alam. Ni baharu. Jirim, zat-zat bagi alam ni. Ulama ahli sunnah wal jamaah istadalu lagu mana? Takluk pada kata istadalu i'tibatah bimulazamatihi, dengan berlazim-lazimannya ajram, nya jirim-jirim, zat-zat bagi alam ni lil a'radil hadisati, bagi segala ara'-ara' yang baru, bagi segala sifat-sifat yang baru, kedatangan yang baru ni. Itu dah. Jadi ulama ahli sunnah wal jamaah mengambil dalil di atas barunya ara' dengan lagu mana? Dengan nampak orang panggil ara' tu berubah-ubah. Maka ara' tu orang panggil baharu. Kenapa? Nampak dengan mata kepala berubah-ubah. Lepas tu ara' tu melekat di mana? Melekat di jirim. Maka jirim tu pula dikatakan baharu. Ulama ahli sunnah wal jamaah ambil dalil daripada mana? Ambil dalil dengan sebab berlazim-lazim. Mana? Mengautomatik ke? Bimulazamatiha. Melazimilah ia jirim tadi tu. Bagi segala ara'-ara'. Mana? Jirim tu dia tak boleh berdiri sendiri juga. Walaupun dia tu boleh bawa kakak diri dia, tapi dia pasti orang panggil melekat di dia. Itu tu. Menumpang di dia tu segala ara'-ara', sifat-sifat yang kedatangan tadi tu al-hadisah yang baru. Kenapa baru? Tadi kan berubah-ubah. Maka benda hak melazimi bagi yang baru juga. Gitu. Tengok. Kemudian mana bal pula. Faqalu, maka berkatalah oleh mereka itu ulama ahlus sunnah wal jamaah fi takriri, pada menetap, pada menghuraikan hazad dalili, bagi ini dalil. Lagu mana ulama ahli sunnah wal jamaah kata pada menetap atau menghuraikan ini dalil. Dia kata mana? Al-ajramu ni orang panggil maqalul qaw bagi qalu. Ulama ahli sunnah wal jamaah kata mana? Gini. Al-ajramu mulazimatun lil a'radil hadisati, bermula segala jirim-jirim, zat-zat yang bertubuh itu, zat-zat yang berjirim, bertokar maknanya. Kalau boleh belah, boleh kerak, boleh kerisik, dia panggil jirim lagi jisim. Gitu tu. Kalau tidak boleh dikerak, dibelah dan dikerisik, dia panggil jauha fardin. Itu. Al-ajramu, bermula jirim-jirim, zat-zat yang bertokar ni, mulazimatun, melazimilah ia lil a'radil hadithati, melazimilah ia akan segala ara'-ara' yang baru, mana sifat-sifat kedatangan yang berubah. Tu. Itu dipanggil muqaddimah sughra atau qadiyatus sughra dipanggil. Ini cara mantik pula ni. Itu ni. Cara orang panggil susun mikir dalam mantik. Bermula zat-zat yang bertokar tu melazimi, mesti lekat di dia, itu maknanya mulazimatun, mana mesti lekat di dia, automatik ada di dianya segala ara'-ara' yang baharu. Begitu.
Wa kullu ma lazamal hadisan. Gitu. Bermula tiap-tiap barang yang melazimilah akan yang baharu tu ialah baharu juga. Itu ni. Tuh wa kullu ma lazamal hadisun. Dan bermula tiap-tiap barang yang melazimilah ia barang tu al hadisa akan yang baharu. Hadisun ia pun baharu juga. Mana gitu Mana jiring tu melekat di dia sesuatu yang hadis. Maka dia hadisun. Dia pun baru juga. Kalau gitu natijahnya mana? Fal ajramu tu natijah dia panggil. Tu natijah tu. Fal ajramu maka bermula jiring-jiring itu hadisatun baharu. Jiring itu baru tak? Tu cara ulama ahli sunnah wal jamaah takrir pada dalil, menetapkan, menghuraikan pada dalil. Jiring-jiring ini mesti lekat di dia arak yang baharu. Maka tiap-tiap yang melekat di dia arak yang baharu, dia pun baru juga lah. Gitu. Kalau gitu jiring tu baharu. Tu natijah je tu baik gitu. Nampak tak? Kalau gitu faqalatil mulhidatu. Ni tak ada kaitan apa dah lah. Faqalatil mulhidatu. Tiba-tibanya berkata oleh fuq mulhid. Fuq mulhid ni fuq etis, fuq tak ada Tuhan lah. Fuq semula jadi oleh kita kata. Fuq etis, fuq tak ada Tuhan. Tu fuq mulhidah. Fuq mulhid. Kata tu hal pada kata ataupun maf'ul ajlih pada kata-kata boleh ke? Kata tu kenapa? I'tiradan, kerana nak kritik, nak i'tirad. Boleh tak? Kata tadi hal kada i'tirad, boleh tak? Nak i'tirad kau orang panggil dalil ala surah. Nak i'tirad atas apa? I'tirad ala surah, di atas muqaddimah surah hadzal dalili. Mana muqaddimah surah hadzal dalil tadi? Tu al ajramu mulazimatun lil a'radil hadisati. Bermula segala jiring-jiring itu melazimilah ia akan segala arak-arak yang baharu. Itu dipanggil muqaddimah sughra. Fuq mulhidah, fuq etis ni dia kritik di atas muqaddimah sughra hadzal dalil. Dia katakan ni kritikkan dia. Ni maqal bagi qala. La nusallimu, kami tak terima tu. Anna hadzal ajrama, akan bahawa bermula ini segala jiring-jiring ni mulazimatun, melengkap apa? Melazimilah ia. Lekatlah di dia lil a'radi, bagi segala arak-arak. Kami tak terima kata bahawasanya jiring-jiring itu mesti lekat di dia segala arak-arak. Bal bahkan qad apa tu? Qad yang fakku anha, tu bukan tanfakku. Yang deh. Qad yang fakku anha, bahkan terkadangnya bercerailah. Tu. Iya. Bal qad yanfakku anha, bahkan terkadangnya bercerailah ia jiring tu anha, daripadanya arak-arak. Tu yang iktiraf mula-mula tu. Tu satu kritikan. Jawab tu dia tak jawab lagi, dia jawab di muka surat 32 tu. Di muka surat 32 tu baru dia jawab. Muka surat 32 belak-belak lagi ya. Dia jawab dia jawab tu. Muka surat 32 dalam kitab saya, muka surat 32. Dua mari syair. Zaidun maqama man taqal makamuna man fakkala udma qadimi lahana. Tu matalibus sab'ah dia panggil. Zaidu maqama man taqal makamuna man fakkala udma qadimi lahana. Itu. Daripada syair itulah tubiknya matalib sab'ah. Dia akan jawab situ. Ni tak jawab lagi ni, awak mari kritik ke fuq mulhidah. Fuq mulhidah dia kritik, dia kata kan, kami tak terima kata jiring tu mesti melekat di dia tu segala arak-arak. Bahkan terkadangnya ada jiring lepas daripada arak. Qad yang fakku anha tu makna terkadangnya jiring tu bercerai, berpisahlah ia jiring tu daripada arak. Ada ya. Satu. Wa ala kubrahu ni atah berkata ala surah.
Tu faqalatil mulhidatu i'tiradan. Maka berkatalah oleh puak mulhidah, puak etis, kata tu hal keadaan i'tirad ataupun kerana nak mengkritik, nak i'tirad, nak bangkangkan ala kubrahu, di atas mukaddimah kubronya dalil. Kubrahu kubra dalil tadi. Tu mana kubra dalil, mukaddimah kubra? Wa kullu ma lazamal hadisa hadisan, dan bermula tiap-tiap barang yang melazimilah ia barang tu akan yang baru, hadisun ia juga baharu. Itu mukaddimah kubra. Kata fuak mulhidah, fuak tak terima Tuhan ada ni, kata kami kritik kubra, mukaddimah kubra dalil tadi. Ya kritik lagu mana? La nusallimu, ni makal kau lagi. La nusallimu, tidak terimalah kami anna kullama lazimil hadithi hadisun. Tu la nusallimu, tidak kami terima anna kullah, akan bahawa sesungguhnya bermula tiap-tiap ma barang lazimil hadisi, yang melazimilah ia barang tu al hadisi, bagi yang baharu tu hadisun ialah baharu juga, kami tak terima lagi. Kenapa kami tak terima tu? Illa pada kata la nusallimu li'anna mahalla zalika, kerana bahawa bermula tempat bagi demikian itu. Demikian mana? Demikian itu barang yang melazimi yang baharu tu ialah baharu bila idza kanatil hawaditsulaha awalun, apabila adalah bermula hawadis, segala yang baharu tu laha sabik baginya hawadis tu awalun, permulaan. Tu kata fuak mulhidah. Tak agak dia. Dia kata benda hak dikatakan baharu-baharu tu mesti ada awal bagi dia. Idza kanatil hawaditsu laha awalun, apabila adalah segala yang baharu tu sabik baginya al hawadith tu awalun, ada permulaan. Wa nahnu, padahal bermula kami, siapa kami ni? Ma'asyiral mulhidah lah. Fuak-fuak hak tak percaya tu ada ni. Nakulu, kami katakan, kami i'tiqadkan la awwalalaha, tidak ada awal baginya, bagi hawadis. Tu bal bahkan ma min hadisin, ma tu ma manafi tu dah. Ma min hadisin, tidaklah daripada yang baru, illa melainkan wa qablahu hadisun, melainkan padahal sebelumnya, sebelum daripada yang baharu tu hadisun yang baharu. Tu. Ni puak falsafah ni, cakap gini ni. Sebab puak falsafah dia kata bikidamil alam ni, dengan sedia alam ni. Tu. Jadi kena gini. Puak falsafah. Puak falsafah ni al-wahid la yasduru anhu illa wahid. Satu ni tidak akan terbit hasil daripada dia melainkan kena satu. Gitu. Jadi bila lah orang panggil Tuhan tu ada, sabit, ngoti, sungguh, maka terbitlah daripada dia tu satu perkara. Orang panggil Tuhan yang kedua, ataupun dia panggil tali. Tuhan yang pertama tu dia muqaddam, kemudian Tuhan yang kedua tu dia panggil tali. Tu. Dalam tali itulah seumpama Tuhan kata kun fayakun, jadi siap habislah. Tu maka kita tu kodeng dah lah. Tu. Dah. Jadi kira-kiranya kita tu la awala, tak ada awal lah. Sebab apa? Sebab orang panggil bila Tuhan tu ada, automatik lah orang panggil ada juga makhluk. Tu sama seretak dengan Tuhan. Padahal kami ni fuak mulhidah ni, nakulu kami i'tiqadkan la awwalalah, tidak ada awal bagi hawadih ni. Bal bahkan ma min hadisin, tidaklah daripada yang baharu tu illa wa qablahu hadisun, melainkan padahal sebelumnya, sebelum hadis tu hadisun baharu juga. Apa makna? Yakni tidak ada permulaan bagi ada tu. Berarti tali makhluk ni memang orang panggil semula jadi gitu, tak ada permulaan, gini dah, sedia dah, gini dah, sedia, tak ada permulaan bagi ada. Jadi macam mana nak boleh kata makhluk ni
Baharu dengan sebab dia melazimi di dia tu sesuatu yang baharu, maka dia baharu. Kalau baharu tu ada permulaan, kami terimalah. Sedangkan kami iktikad tiap-tiap yang baharu tu ada lagi yang baharu sebelum pada dia, maka semua sekali tu serepok jadinya. Apa? Dengan sebab ilat Tuhan ada. Tuhan ada berak jadi habis. Gitu tak ada kena Tuhan mengada. Seperti geraknya cicing pada jari. Gerak jari, gerak cicing, automatik gerak. Gitu. Tidak berlambat sikit pun. Tuhan ada, makhluk ada. Tak ada awal bagi makhluk yang ada. Gitu tu lagu itulah cara Fuad Mulhidah. Pas lagu mana nak jawab? Wahakaza. Lagu ni lah kata dia. Lagu ni apa? Lagu ni lah. Apa? Wa qablal hadis hadisun. Wa qablal hadis hadisun. Wa qablal hadis hadisun. Lagu itulah maksudnya. Sebelum baharu. Sebelum baharu. Baru tak ada permulaan bagi ada. Kenapa? Kerana hak mula-mula sekali pun nak terbitkan makhluk ni tu satu juga. Mana? Al-aqlul awal. Contoh. Boleh kata ataupun tali. Dia macam-macam lah guna dalam istilah falsafah tu. Al-aqlul awal ke, al-aqlul tsani ke, atau muqaddam ke, sabiq ke, tali ke, ya belaka. Semuanya berkisar tentang al-wahid la yasduru anhu illa wahid. Satu tidak akan hasil daripada mereka kena satu. Tuhan pak satu. Hak ni lah hak jadi orang aduk kritik pasal nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuhan buat makhluk ni pak kena buat nur Muhammad dulu. Lepas tu daripada nur Muhammad salah tu habis segala benda. Sebab tu setengah-setengah tok guru walaupun pegang dengan nur Muhammad awal-awal makhluk tapi bukan makna gitu. Kalau tidak mirip dengan falasifah. Mirip dengan falasifah lah. Sebab apa? Sebab al-wahid la yasduru anhu illa wahid. Satu tak akan hasil daripada dia mereka kena satu. Dan satu itulah keripung dah segala benda. Lembu kubai, itik, makhluk gapa dah belaka dah. Tak ada permulaan bagi ada. Tubik so. Sebab itulah apa? Tu ma min hadisin illa wa qablahu hadisun. Wa hakaza. Apa wa hakaza? Wa qabla hadisin hadisun, wa qabla hadisin hadisun. Gitu. Tak ada permulaan bagi ada. Tak ada permulaan bagi ada. Macam mana kami nak terima kata mukaddimah kubra tu? Wa kullu ma lazamal hadisah hadisun tu. Tak terimalah kami. Itu mana gitulah. Kemudian nak jawab lagu mana? Wasayati, dan selagi akan datanglah raddu oleh tolakkan zalika bagi demikian itu, demikian apa? I'tiraq mulhidah tadi tu. Bangkangan puak mulhid tu selagi akan datang jawapan menolakkan dia bila tu fi takriril matalibis sab'ati, pada menghuraikan matalib yang 7. Tu mana matalib yang 7? Sahifah 32. Ketika mana membahaskan tentang syair Zaidun maqama man taqal makamuna man fakkala udma qadimi lahana. Itu dah. Lagi akan datang. Tak payah syarah lagi lah ni. Muka surat 32, siri yang ke berapa? Wallahu a'lam. Siri ke berapa lah muka surat 32. Tanya di situ. Tanda dulu situ. Esok mengajar mudah. Insya-Allah kata jika dikehendaki oleh Allah lah. Itu habis situ. Fatanabbah, maka berjaga-jaga, mengingat-ingatlah maknanya. Qauluhu qaulul musannifi au tafsiliyan, ni atah pada kata tafsili ijmaliyan. Tu maknanya i'lam, ketahuilah ai olehmu annahu halawasyar, akan bahawasanya yajibu wajib fardu ain, wajib syarak, mana wa yajibu ai syara'an, wajib pada syarak ala kulli muslimin, di atas tiap-tiap orang Islam. Wajib gapo? An ya'rifa, oleh bahawa mengenal ia tiap-tiap orang Islam khamsina aqidatan, akan 50 simpulan bagi iman. Wa kullu aqidatin, dan bermula tiap-tiap satu daripada 50 aqaid itu yajibu, wajiblah alaihi, di atasnya tiap-tiap orang Islam an ya'rifa, oleh bahawa mengenal ia tiap-tiap orang Islam laha, baginya, bagi tiap-tiap akidah yang 50 tu mengenal dalilan ijmalian, akan dalil yang bahasa borong, bahasa jumlah, bahasa mudah, au tafsilian, ini atas berkata ijmalian. Tu isyarat dengan au tu ada khilaf tu. Tengok dia kata
Atabi au mendatanglah oleh musannif dengan kelima au tu allati hiya yang bermula ia au tu li ahadi syai'aini. Au tu menunjukkan bagi salah satu daripada dua perkara. Nah, sama ada gitulah. Pilih sama ada ijmali atau tafsili. Itu au ingat au tu orang panggil apa? Au tu atah li ahadi syai'aini. Nah, bagi salah satu daripada dua perkara. Mana? Dalil ijmali atau dalil tafsili. Kalau kata wajib dalil ijmali, maka tak payahlah ada tafsili. Itu. Tu kerana apa tu membawa datang oleh musannif dengan au isyaratan, ialah sebagai isyarah, ai i'lamun bi khafiyin, sebagai pemberitahuan dengan secara sembunyi halus, ila annal wajiba, kepada bahawa sesungguhnya bermula dalil yang wajib. Al-wajibah ay ad-dalil al-wajibah, bahawasanya dalil yang wajib diketahui itu khabar. Ahaduhuma ialah salah satu daripada keduanya. Salah satu daripada keduanya. Mana? Dalil ijmali atau dalil tafsili. La khususut tafsili, bukan tertentu kepada dalil yang dibahas pada curai satu persatu. Itu lagu tu. Fa idza arafa al-ijmaliyah, ai fa idza arafa dalil al-ijmaliyah, maka apabila telah mengenal oleh tiap-tiap orang Islam tu akan dalil yang dibahasakan pada borong ijmali, faqad, maka sesungguhnya ata bil wajibil ainiyi, maka sesungguhnya telah mendatanglah oleh seorang muslim tadi tu bil wajibil ainiyi, dengan yang wajib fardu ain. Telah dia menunaikan fardu ain, itu maknanya. Fala yajib, maka tafri'nya, maka tidak wajib lah lagi alaihi, di atasnya, di atas apa muslim tadi itu tidak wajib at-tafsiliyu ad-dalilut tafsiliyu, tidak wajib lagi di atasnya ad-dalilut tafsiliyu. Bila? Hina idzin, ketika itu, hina idz arafat dalil al-ijmaliyah tadi. Nah, ketika itu, ketika mana arafah, mengenallah ia, mengetahuilah ia man, ia tiap-tiap muslim tadi itu ad-dalil al-ijmaliyah. Ketika mana dia tu sudah pun mengetahui kan akan dalil ijmali, maka sesungguhnya dia telah menunaikan fardu ain. Maka ketika itu tidak wajib lagi dia nak mendatangkan dalil tafsili. Tapi tidak wajib tu wujuban ainiyan, maf'ul mutlaq situ, akan sebagai wajib yang bahasa ain. Itu. Tak nafi kata wajib fardu kifayah tu. Tu. Ala hadzat tariqati ay in jaraina ala hadzat tariqati. Jika kita menjalani di atas ini jalanan. Ini pendapat ulama. Jadi di atas satu pendapatan ulama, kalau kita tu sudah kena dah dalil ijmali, tertunailah fardu ain, maka tak wajib lagi kita tu mendatangkan dalil tafsili ketika mana sudah kita ketahui dalil ijmali. Tak wajib tu tak wajib sebagai wajib fardu ain, tak wajib. Kemudian timbul persoalan, bila dah tak wajib fardu ain, adakah orang panggil sunat ataupun wajib kifayah ke lagu mana? Lalu ditanya, wahal yakunu, dan adakah jadilah ia dalil tafsiliyu tu fi hadhil halati, pada ketika kelakuan ini, pada ketika kelakuan tu, ketika arafal ijmaliyah tadi tu, fi hadhil halati ay fi hadhil halati fi halati tadilah arafal ijmaliyah tadilah, mengenallah ia akan dalil yang bahasa ijmali. Maka adakah tafsir, adakah jadi tafsili, dalil tafsili pada ketika mana dia telah mengetahuikan dalil ijmali itu jadi apa? Wajiban, sebagai wajib, ala sabilil kifayati, di atas jalannya fardu kifayah, au manduban, ataupun sunat saja jadi sunat. Jawabnya qaulani. Qaulani itu bagi khabar atau mubtada bagi khabar yang dimahzuf. Mubtada muakhar bagi mubtada muakhar bagi khabar muqaddam yang dimahzuf. Gitu takdir dia fihi atau wa fil jawabi hadzal suali qaulani. Gitu wa fil jawabi hadzal suali atau hadzal istifhami. Boleh tak?
Dan pada menjawabkan ini pertanyaan, ini soalan, qaulani, ialah dua pendapat. Mana? Yang dua pendapat kata setengahnya jadi wajib fardu kifayah. Kata setengah tak, jadi sunat saja. Tu khilaf ulama lah tu. Tapi kata hak sunat tu, jika telah mendirilah oleh jarak masafatul qasri, akan dalil tafsili. Itu kait lagi. Artinya dua-dua kaulan, tak ada dua pendapat tu khilaf lafzi sajalah. Kenapa? Kerana asal fardu kifayah tu fardu ain. Nah, dia jadi fardu kifayah tu idza qamal ba'du fi masafatil qasri saqatat anil baqina. Bila telah menunailah oleh seorang dalam jarak dua marhalah, mengharuhkan qasas maya. Dalil tafsir tak ada dah orang hak mahir pakar dalam jarak dua marhalah, maka ketika tu baru gugur daripada fardu ain jadi fardu kifayah. Dah. Itu kena tilik dalam tempat yang ambil, tengok dia kata kaza, seperti itulah mana qaulani ni, seperti itu, seperti dua jawapan itulah yu'khazu ayyufhamu, difahamkan minal yusi, daripada perkataan Imam al-Yusi. Fata'ammalhu, maka hendak amat-amatilah olehmu akan dia akan apa ma yufhamu minal yusi, itu akan barang yang difahamkan daripada perkataan Imam al-Yusi. Habis. Kemudian katanya musannif rahimahullahu ta'ala, qala ba'duhum, telah berkata oleh sebahagian itu ulama, yushtaratu, disyaratkan ai fi sihhatil iman, pada nak mengesahkan akan iman seorang, disyaratkan oleh sebahagian ulama ayya'rifa, oleh bahawa mengenalah ia seorang muslim tu ad-dalilat tafsiliyah, akan dalil yang dibahasa pada curai satu persatu. Berat ni kalau menjalani di atas qala ba'dihim ni, qala ba'duhum ni, qala ba'dul ulama ni, beratlah. Mana apa? Nak sah iman, kena dia tu al-maqduru ala bayani wajhid dilalatihi ala wajhil matlub, wal maqduru ala daf'i ma warada alaihi minasyubahi. Bagus sah iman. Kalau tidak, tak sah iman. Tamu je kata lakinil jumhur. Tu nak wil lega sikit, gosok dada. Selamat. Wallahu a'lam. Qala ba'duhum. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka min khairi ajilihi wa ajilihi ma 'alimtu minhu wa ma lam na'lam. Wa nas'aluka al-jannata wa ma yuqarribu ilaiha min qawlin wa 'amalin wa niyyatin wa i'tiqad, wa na'udzubika minan nar. Wa ma yuqarribu ilaiha min qawlin wa 'amalin wa niyyatin wa i'tiqad, wa nas'aluka min khairi ma salaka 'abduka rasulika nabiyyuka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma faqihna ilma syari'ati wal ma'rifati wat tariqati wal haqiqah, wasta'malna biha bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdina al-husna ya hurmat, wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim. Wa sallallahu alaihi wasallam ala sayyidina Muhammad. Walhamdulillah.